Matematik Tingkatan 2. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam. Okey, so pada kali ini kita akan lihat 1.2 jujukan, sambungan kepada 1.1 pola. Okey, jadi jujukan 1.2.1 masih lagi jujukan. Dalam standard pembelajaran bahagian ini adalah murid-murid dapat menerangkan maksud jujukan. Okey, jadi bagi aktiviti pertama rangsangan minda ni, seperti biasalah cikgu cadangkan supaya anak-anak imbas QR code di sini. Okey, supaya anak-anak dapat lembaran kerja yang dipaparkan di sinilah. Kalau tengok kat sini tak berapa terang tapi anak-anak boleh lihat daripada buku teks ataupun imbas sendiri QR code yang dinyatakan di sinilah. Okey. Jadi bila anak-anak imbas QR code atau lihat daripada buku teks, anak-anak akan dapat beberapa bentuk kat sini beberapa pola. Okey, jadi kita anak-anak harus melihatlah apa yang perlu dibuat dengan gambar tu. So yang pertama, kita perlu nyatakan pola yang kita dapat lihat, dan yang kedua senaraikan urutan nombor lah. Jadi daripada aktiviti ini sebenarnya susunan corak seterusnya kita boleh tentukan dengan mengikut corak sebelum Jadi susunan sesuatu nombor atau objek yang mengikut pola ini dipanggil sebagai jujukan. Jadi ini adalah maksud jujukan. So anak-anak kena ingatlah jika anak-anak boleh terang balik apakah itu jujukan, maksudnya anak-anak sudah mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Jadi jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Itu sebab kita mempelajari pola terlebih dahulu sebelum jujukan. Okey, untuk 1.2.2 kita akan lihat apa dia standard pembelajaran dia. Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. Gambar ni anak-anak biasa tengok kan. Ini kita panggil komet. Jadi ahli astronomi sebenarnya menggunakan pola tertentu bagi meramalkan laluan komet. Okey, 1.2.2 pola suatu jujukan. Tentukan sama ada urutan nombor berikut merupakan jujukan atau bukan. Jadi ingat, jujukan ni dia mesti terhasil daripada satu pola lah. Jadi kalau pola tu contoh 10 pergi negatif 4, dia tambah ke, tolak ke, darab, bahagi. Ingat sebab ini nombor kan. Kalau nombor dia ada 4 je lah keadaan, sama ada tolak, darab, tambah atau bahagi. Jadi kita kena lihat kalau dia konsisten tambah, tolak, darab, bahagi nombor yang sama, maksudnya dia ada pola. Jadi kalau dia pola, dia adalah jujukan. Yang ini pun samalah kita akan lihat. Okey, so apa penyelesaian dia? Jadi A kita dapati untuk mendapat nombor seterusnya ni dia tambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Jadi dia konsisten. So kita boleh ramalkan next ialah 10. Kenapa? Sebab tambah 4 kan. Okey, jadi kita dapati urutan nombor A ni dia ada membentuk satu pola iaitu menambah 4. Maka urutan nombor ini jujukanlah sebab dia ada pola. Okey, tengok B. Mula-mula 4 nak pergi 5 tambah 1. 5 nak pergi nanti 7 jadi tolak 12. Lepas tu tambah 17 tolak 24. Jadi agak-agak boleh tak kita ramalkan seterusnya? Memang susah lah. Sebab dia tak ada urutan. Dia tak ada pola. Polanya tak ada. Jadi kalau pola tak ada, maksudnya urutan ni bukan jujukan. Boleh anak-anak? Faham Okey, kita lihat. So, contoh 7 ni, kita ada 4 urutan nombor dan kita dah dimaklumkan yang 4-4 ni semua jujukan. Jadi, kalau jujukan dia memang akan ada pola lah. Okey, contoh 7 pergi 13. Apa? Dia tambah. Okey, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi kan. Kita ambil dua nombor yang berturutan Kalau macam ni, kita ambil yang ni. Dua ni ditambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Jadi baru kita dapat tentukan apakah nombor-nombor yang seterusnya. Contoh 7 tambah pergi 13 ni ditambah dia tambah 6 kan.
Jadi kita dah boleh agak lah nak pergi yang sini, maksudnya 13 tambah 6. Jadi dapat 19 kan. Kemudian sini 25 tambah 6. So 31 tambah 6 lagi 37. Macam itulah. Yang ini kita pilih yang ini dua ni kan ya. Yang ini pun kita pilih dua kat sini ya. Kita pilih itu dulu, kita tengok dia tambah, tolak, darab, bahagi ke. Kemudian baru kita dapat undur dia pergi ke kotak-kotak yang seterusnya. Tengok ya. Ini 19, tengok 31, 37 kan. Yang B 64 pergi 52, oh tolak 12. Jadi 52 tolak 12 dapat 40 kan. 40 tolak 12 dapat 28. Okey. Yang tu jugalah 88 tolak 12 dapat 76. Okey, yang ini dulu tadi kan cikgu cakap. So rupanya dia adalah darab 0.3. Jadi ini nak pergi ke sini darab 0.3 lah. Yang ni okey, kena undur. Kalau undur maksudnya kalau kita nak cari nombor sini pula kena bahagi sebenarnya 0.3 kan. Okey. Dan seterusnya ya. Yang ini pula kalau dua ni kita tengok dia tambah 1/3. Jadi anak-anak boleh dapatlah nombor seterusnya. Kalau nombor sebelumnya ni kena tolak 1/3 lah. Okey, jadi ini cara kita lengkapkan rujukan nombor ni. Okey, tahukah anda nombor segitiga ialah nombor yang dibentuk daripada pola titik sebuah segitiga. So 1, 3, 6, 10, 15 dia terhasil daripada pola titik segitiga. Lihat contoh 8 ya, macam mana kita nak lengkapkan rujukan nombor berikut berdasarkan pola yang diberi. Okey, A, menolak 4 daripada nombor 10. Maksudnya nak untuk dapat seterusnya ni kita kena tolak 4 ya. Jadi 96 tolak 4 dapat 92. Okey, tolak 4 lagi. 92 tolak 4 akan dapat 88. Okey, tolak 4 lagi. Kita akan dapat 84. Tolak 4 lagi. Kita akan dapat 80. Tolak 4 lagi. Kita akan dapat 76. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau B dia kata mendarab 3. Jadi anak-anak darab je lah dengan 3. Okey, darab je dengan 3. Dan seterusnya lah Mengurang 8. Mengurang 8 maksudnya tolak lah anak-anak Tolak 8. Okey, nak dapat seterusnya tolak 8. Okey, membahagi. Jadi kalau membahagi ni maksudnya bahagi dengan 5 kan. Bahagi dengan 5. Jadi anak-anak teruskan akan dapat jawapan lah yang sepatutnya So boleh semak kamu punya jawapan lah nanti. Okey. So kita lihat. Jadi ini adalah dia punya penyelesaian So anak-anak boleh try. Okey, jom cuba. Tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah satu rujukan atau bukan. Okey. So anak-anak boleh cuba soalan ni. Okey. Boleh buat dalam buku tulis. Okey, untuk sekolah cikgu kamu kena buat dalam buku tulis. Kena cuba. Kalau tak cuba, tak tahu. Okey. Mesti buat ya. Kalau tak faham, boleh refer video yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni. Okey, lengkapkan rujukan nombor berikut berdasarkan pola. Ini baru contoh yang paling latest tadi yang kita tunjukkan. Okey, menambah 7 kepada nombor sebelumnya kan. Maksudnya, 42 tambah 7, tambah 7, tambah 7 dan seterusnya. Kalau membagi nombor sebelumnya dengan 2, so 96 bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 dan seterusnya. Okey, so anak-anak ini saja untuk berkaitan dengan 1.2 iaitu jujukan. Selepas ini kita akan lihat 1.3 gabungan pola dan jujukan. Okey, so itu saja daripada cikgu untuk 1.2 jujukan. Okey, selamat berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Selamat mencuba latihan ni Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.